Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada Umairah saya masuk kot, line tak kuat kot. Okey, kita ada 11 orang, 10 orang, 11 orang je. Tak apa, yang lain mungkin cikgu ingat kot busy nak prepare dengan nak oral kan. Jadi tak apa, boleh tengok balik sebab cikgu record, sebab tu cikgu record. So hampa boleh tengok balik apa yang tertinggal, maksudnya kalau nak tengok balik tengok kat YouTube cikgu lah nak. Cikgu akan upload dekat YouTube. Okay. So hari ni kita nak tengok tajuk tingkatan 4. Ada dua tajuk penting dalam bab ni, dalam bab 3, iaitu cikgu tengok banyak negeri-negeri keluarkan soalan ni. Lebih kurang kata hampir 80% keluarkan tajuk ni. Okay, iaitu yang pertama tajuk Jepun dan yang kedua adalah FOS 136. Dan cikgu takut kalau kita tak prepare, FOS 136 tu sebenarnya dia di soalan struktur. Okay, your system load is heavy. Okay ke cikgu ni dia keluar apa tak tahu. Okay ke, dengar ke elok ke semua? Elok cikgu. Okay, so FOS 136 tu dia akan keluar di soalan struktur. Cikgu takut yang tu lah. So soalan struktur tu FOS 136 tak akan keluar di soalan esei. Dia akan keluar di soalan struktur. Dan kalau dia keluar di soalan struktur, macam kita tahu dia wajib jawab. Jadi kalau kita tak tahu langsung, maksudnya kita akan hilang 10 markah. Tu pun kalau soalan kebat mudah kita gagah lah. Kalau soalan kebat dia maksudnya yang kebat kan dia berdasarkan pemahaman kita tentang FOS 136 mampu FP kan, mampu FP dah. Jadi kita kena prepare betul-betul sebab cikgu tengok FOS 136 ada di 4 buah negeri. Okay, dia tanya di trial, di percubaan di 4 buah negeri. So banyak jugalah, ramai juga, banyak juga yang tanya tentang FOS 136. Jepun pula boleh kata hampir setiap negeri tanya tentang Jepun. Maksudnya Pulau Pinang pun Jepun, trial sekolah kita cikgu buat Jepun, lepas tu trial yang kedua sekali lagi Jepun. Okay, so Jepun pun adalah tajuk yang sangat penting. So hari ni cikgu buat satu tajuk bab 3 dalam senarai semak kita, iaitu dia di bab 3, tajuk 10 bilangan 3 bab 3 lah. Iaitu yang nombor 3. Cikgu sebenarnya nak masuk Malayan Union tapi dua-dua ni agak berat. Jadi cikgu sambung esok. Malayan Union adalah esok malam, di malam kedua kita. So ini adalah malam hikayat satu malam kita. Maksudnya cikgu akan buat dua tajuk juga. Tetapi tajuk yang itu, yang penting itu adalah di bab yang sama, iaitu Jepun dan juga FOS 136. Dua-dua di bab yang sama. Okey. Allah. Sana dia tak keluar. Okay. Oh, dia tak keluar kan? Keluar dah kat apa? Line cikgu tak elok kot, tak keluar kot. Tu okey dah, keluar dah. Okey, so, keluar dah kan? Line tak apa kuat kot malam ni. Dia slow sikit. Okay, so program ni kita panggil hikayat 5 malam. So ini malam yang pertama lah. Jadi hikayat malam pertama jadi guling pula kan. Jadi hikayat 1 malam. Okay, jadi 2 malam, 3 malam. Jadi insyaAllah cikgu akan habiskan semua dalam senarai semak. Nampak dah ni cikgu present? Nampak clear ke? Okay, so cikgu akan habiskan semua tajuk dalam ni, dalam insyaAllah dalam 5 malam ni. Okay, hari tu dah 8 tajuk. Hari ni kita akan habiskan, cuba habis 2 tajuk. InsyaAllah boleh lah hari 2 tajuk ni. Sebenarnya cikgu nak habiskan bab yang ketiga dengan bab yang keempat.
Tapi bab yang ketiga tu pun agak berat. Jadi kita tak apa. Hari ni kita pergi kepada Allah apa dia ni yang buat salah type. Okey, kedatangan Jepun. Dan satu lagi adalah force 136. Okey. So yang ni banyak cikgu tengok di trial negeri. Dua-dua yang ni. Okey, kedatangan Jepun hampir ke semua negeri-negeri sama juga, dia sama level dengan darurat tu, komunis. Okey, yang cikgu terang dalam hari tu, dalam 8 topik tu, yang tu topik paling penting. Yang ni adalah Jepun juga adalah topik yang cikgu tengok, bab yang cikgu tengok, soalan yang cikgu tengok yang hampir setiap negeri tanya tentang Jepun. Okey, force 136, kalau dia tak tanya pasal Jepun, dia tanya pasal force 136. Maksudnya ada negeri contoh Pahang dia tak kelak Jepun tapi dia kelak force 136. Ingat force 136 dengan Jepun ni di bab yang sama. Jadi maksudnya pemberatan untuk bab 3 adalah sangat berat di tingkatan 4. Maksudnya bab ini adalah bab penting, bab ini adalah setiap negeri target untuk bab ini keluar. MRSM dan juga SBP pun sama. Okey. Jadi kita kena prepare lah. Itu je cikgu cakap, kita kena prepare. Okay, so Jepun memang agak banyak sikit dia nak tanya banyak benda, tapi sebenarnya bab Jepun ni lah adalah bab yang kita boleh goreng. Kalau kita tahu sikit sahaja, kita boleh goreng banyak. Dia bab tu. Maksudnya apa boleh goreng sebabnya dia pasal kesengsaraan rakyat kan. Dia fakta tu dia tak banyak. Dia maksudnya pemahaman kita sahaja. Jadi tetapi dia banyak benda dia nak tanya. Dia banyak benda dia boleh tanya. Okay, so faham. Untuk bab Jepun, cikgu rasa kamu kena faham sahaja. Dan bila kamu faham, kamu dah boleh goreng. Prepare. Maksudnya, hafal lah sikit. Baca lah sikit. Janganlah sampai tinggal terus, tak boleh. Bab Jepun tak boleh tinggal cik-cik oi. Sebab itulah cikgu keluar dalam soalan trial kita. Tapi yang soalan trial cikgu keluar tu soalan yang sangat mudah lah. Maksudnya hampa daripada gambar pun kita boleh jawab kan. Tetapi cikgu risau takut SPM ni dia tanya fakta. Contoh yang paling risau dasar pentadbiran yang nombor 3 ni. Yang nombor 1, nombor 2 kita boleh goreng. Dasar pentadbiran tu tak apa boleh goreng. Okay. So perjuangan rakyat ni termasuklah dalam force 136, masuk dalam perjuangan rakyat menentang Jepun. Dia masuk dalam tu lah. Okay. So tak apa. Kita tengok macam mana kita boleh hafal Okay, macam biasa buka mic, cikgu tak nampak apa sebab cikgu tengah present sekarang kan. Jadi cikgu tak nampak apa, tolong buka mic supaya cikgu tahu apa masalah, maksudnya suara cikgu tak dengar ke, tak nampak ke, ataupun in case nak tanya cikgu tak dengar ke, kan. Dah cikgu tak dengar, tapi kalau tak dengar so on buka speaker lah sebab cikgu tak nampak, cikgu tengah present lah ni. Okay. So kalau nak tanya soalan pun tengah-tengah ni nak tanya cikgu macam mana nak ingat ni, saya tak boleh nak ingat. So tanya cikgu, sekarang tanya cikgu Okay, so yang pertama dia akan tanya tentang faktor kedatangan. Yang ni faktor kedatangan sama. British pun datang yang sama. Tolonglah jawab kalau dia tanya faktor kedatangan. Dia boleh pergi 4 hingga 6 markah. Dia tak akan boleh 8 markah sebab isi dia tak cukup untuk 8 markah. Dia sama ada 4, yang paling sikit 4. Dan soalan Jepun ni, lupa pula cikgu nak cakap, dia akan keluar di soalan esei. Jadi prepare lah, tolonglah prepare. Darurat dia boleh keluar di soalan struktur. Tetapi Jepun ni cikgu tengok semua yang target Jepun adalah target dia di soalan esei. Jadi kalau kita prepare tajuk ni, kita prepare untuk 20 markah. Yang mana yang nak lulus, hampa kalau dapat 20 markah bukan lulus dah. Cik oi, kredit. Memang kredit. Sebab tu cikgu duk ajak target lah. Soalan mana-mana cikgu duk ajak kelas AM kan, supaya ready lah. Satu soalan struktur, satu esei boleh jawab. Memang akan kredit, bukan lulus sahaja, kredit. Jafara boleh kredit, Jafara nak jadi bomba. Tak ada masalah kalau kredit. Okay, yang lain pula, yang ni memang bantu untuk 20 markah. 20 markah macam tu je dapat kalau kita prepare. Jadi tolonglah prepare bab Jepun. Okay, so faktor kedatangan sama sahaja. Kalau dia tanya British pun sama, Jepun pun sama. Dia pemain untuk apa? Main untuk bahan mentah, dia pun tak ada sebab lain dah. Dia pemain untuk bahan mentah. Goreng lah, bahan mentah apa? Biji timah. Untuk apa? Tujuan perindustrian. Sama aja. Yang kita duk belajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kan? Tingkatan 3 pun kita belajar yang sama, British, kedatangan British untuk apa? Untuk bahan mentah. Portugis main pun untuk bahan mentah, British main pun untuk bahan mentah. Semua orang main untuk bahan mentah. Okay? Okay, yang kedua,
dia akan tanya strategi ketenteraan mereka, apa strategi Jepun yang special yang membolehkan mereka serang negara kita dalam tempoh 43 hari sahaja. Kan 43 hari, 44 hari. Dalam tempoh sebulan lebih sahaja dia dapat menguasai seluruh tanah Melayu. Bukan sahaja satu negeri tau. So British sendiri pun ambil masa berpuluh tahun untuk dapat seluruh tanah Melayu. Tetapi Jepun sebulan lebih sahaja, sebulan sikit lebih sahaja dapat seluruh tanah Melayu. Sebab tu soalan dia akan tanya, apa strategi yang dibuat oleh Jepun? Apa special yang Jepun buat yang membolehkan dia saja dapat menawan seluruh tanah Melayu? Yang tu. Okey, yang ketiga, yang ni banyak fakta. Ini adalah dasar pentadbiran, tapi cikgu cover juga untuk dasar ekonomi dan juga sosial sebenarnya dalam cikgu punya hari ini. Sebab dalam nota kita, dia di muka surat 24, 25 dan 26 dalam nota ulang kaji kita sampai muka surat 26 untuk dasar pentadbiran. So cikgu cover hari ini untuk macam mana nak ingat dengan mudah lagi. Okey, dan last kali perjuangan rakyat menentang Jepun. Yang ni dah masuk fasa 136. Fasa 136 duduk dekat perjuangan rakyat ni. Okey, so kita tengok yang pertama faktor kedatangan. Sebab apa dia main? Okey, so yang pertama jawapan kita mesti bahan mentah. 1 markah. Okey, so kita target cikgu kata paling tinggi dia bagi 6. Bahan mentah. Bahan mentah untuk apa? Untuk perindustrian. Sorry dia bergerak ni. Cikgu copy daripada apa? Daripada slide tak nampak. Saya tak nampak Duk kayak satu malam jawapan tadi. Oh betul ke lah. Internet tak kuat lah tu. Ada. So cikgu tak present lah Dia tak kuat ni. Tak boleh nak present. Nampak ke? Nampak ke? Faktor kan? Nampak. Cuma cikgu tak buka dia bagi besar sebab bila buka besar sekali dia problem. Internet cikgu tak kuat lah tu. Boleh? Okay. So faktor kedatangan. Yang pertama cikgu kata tadi 6 markah. So kita ingat yang pertama mesti bahan mentah. Okay, tujuan kedatangan adalah untuk mendapatkan bahan mentah 1 markah. Bahan mentah untuk apa? Bagi contoh, apa contoh bahan mentah? Contohnya biji timah, markah yang kedua. Biji timah digunakan untuk apa? Digunakan untuk perindustrian di Jepun. Okay, yang markah yang ketiga. Okay, bagi contoh pula di Sarawak. Di Sarawak terdapatnya minyak. Okay. So untuk mendapat tadi bahan mentah, biji timah kan? Okay. So biji timah, bagi contoh satu lagi sebab cikgu tengok dalam skema dia ada satu lagi. Iaitu di Sarawak untuk mendapatkan minyak. Iaitu di Miri, minyak. Sumber minyak. Okay, markah kita yang keempat. So untuk bahan mentah saja kita boleh dapat 4 markah. So senang ya. Bahan mentah. Contoh bahan mentah. Untuk apa bahan mentah? Untuk menjalankan perindustrian. Contoh bahan mentah. Biji timah. Contoh satu lagi yang dapat markah. Contoh iaitu untuk selain daripada itu, mereka juga ingin mendapatkan minyak di Miri. 4 markah. Okay. So untuk bahan mentah sahaja kita ada 4 markah. Lepas tu satu lagi markah kita nak target 6 kan. Untuk ketenteraan. Untuk kepentingan ketenteraan dia. Okey, tentera ni nak buat apa? Untuk menguasai pengkalan tentera ataupun Singapura. Mereka nak jadikan Singapura sebagai pengkalan tentera mereka. So siapa-siapa dapat menguasai Singapura sebab Singapura ni terletak betul-betul strategik. Dekat tengah-tengah. So kalau dapat menguasai Singapura, dia akan dapat menguasai seluruh Asia Tenggara. Sebab tu mereka berebut nak ambil Singapura. So cikgu ulang sekali lagi. Soalan pertama kita, dia tanya faktor. Faktor ni senang, kan? Senang. Memang kita, bukan tak payah pakai. Dia kita faham. Pasal apa dia pemain? Bahan mentah. Bahan mentah bagi. Pasal apa? Pasal apa? Nak buat apa dengan bahan mentah? Perindustrian. Contoh bahan mentah. Biji timah. Biji timah boleh ingat kan? Daripada tingkatan 3 kita belajar. Tingkatan 2 pun kita belajar. Biji timah. Okey. Selain daripada itu, untuk Jepun dia ada satu tambahan. Contoh bahan mentah. Iaitu minyak.
Selain daripada itu, mereka juga ingin mendapatkan minyak di Miri. Kalau boleh bagi Miri. Kalau tak boleh, minyak sudah. Mereka ingin mendapatkan minyak. 4 markah. Selain itu, mereka juga ingin mereka juga menguasai tanah Melayu untuk kepentingan ketenteraan. Ataupun untuk ketenteraan, sudah. Ketenteraan tu dapat markah. Markah kelima kita. Tentera nak menguasai apa? Mereka ingin menguasai Singapura untuk dijadikan pengkalan tentera. Ataupun bos Singapura sudah dapat satu lagi markah. Okay, so cikgu ulang. Bahan mentah, perindustrian. Contoh bahan mentah biji timah. Contohnya minyak di Miri. Okay, markah yang kelima untuk ketenteraan. Mendapatkan Singapura sebagai pengkalan tentera. So 6 markah. Okay, so dia takkan tanya 8, dia ada 6 isi sahaja. Sebabnya skema mesti lebih. Okay, skema dia mesti lebih daripada markah. Jadi cikgu duk kira skema untuk faktor adalah yang paling banyak adalah 6. Adalah 8 ke 9. Jadi soalan yang dia boleh tanya maksudnya markah yang dia boleh bagi maksimum adalah 6. Sebab dia akan bagi lebih sikit lah, lebih 3 tu. Selalunya cikgu tengok untuk faktor 4 markah. Okay, so 4 markah ingat bahan mentah cukup. Bahan mentah, perindustrian, contohnya biji timah, contohnya minyak. Okay, kalau 6 untuk ketenteraan. Ketenteraan adalah untuk menguasai Singapura sebagai pengkalan tentera. So 6 markah. Okay, 6 markah. Boleh? Bolehkah? Cikgu nak pergi soalan yang kedua. Strategi Tapi ni untuk soalan fakta je kan? Yang ni soalan fakta. Ini soalan A dan soalan B kita. Maksudnya apa yang kita kena hafal dalam tajuk Jepun. Faham tak? Okay, kalau kat buku hampa, buku ulang kaji berfokus hampa, dia dekat muka surat 23. 23. Sat mana? Mengapakah tentera Jepun? Pandai 23. Okay? So itu dia. Cara nak ingat. Sekejap cikgu buat balik lah PowerPoint dia tadi tak done. Baru je buat ni. Tadi apa lagi? Lepas sembahyang maghrib cikgu baru buat. Sekejap cikgu buat balik untuk hampa ingat yang senang. Nak? Ini cikgu ambil yang lama cikgu punya PowerPoint. Okay, soalan yang kedua kita adalah strategi. Strategi ni lagilah boleh goreng. Strategi ni adalah tempat untuk goreng sahaja. Jangan risau dia tak ada fakta yang betul-betul yang maksudnya kita hafal nanti dalam Malay Union kita kena hafal sikit tapi dia ada cara nak hafal. Kan? Dia ada maksudnya fakta yang betul-betul. So dalam strategi ni hampa boleh goreng. Okay. So strategi dia akan fokus kepada propaganda. Okay, dia akan fokus kepada propa. Propa ni apa? Propa ni pembohong. Propa ni pembohong. Apa yang dia bohong kita? Ni gambar dia akan otak apa bila dia propaganda Jepun je, otak tu terus tangkap gambar ni. Poster ni. Poster seorang tentera Jepun pegang tangan orang Melayu tu. Dia ada bergambar bendera Jepun kat belakang. So bayangkan tu. Itu adalah strategi tentera Jepun. Okay, salah satunya adalah menggunakan propaganda. Okay, so propaganda ni untuk apa? Okay, propaganda ni sebenarnya digunakan poster ini adalah untuk menonjolkan Jepun sebagai penyelamat, pembela. Okay, Jepun sebagai pembela. Okay, orang Melayu. Pembela lah, maksudnya dia konon-konon nak selamatkan orang Melayu, dia konon-konon nak selamatkan kita daripada penjajah British. Pembela orang Melayu, mereka sebagai penyelamat orang Melayu. Cikgu highlight sikit. Ini baru buat, biasalah. Okey, jadi dia nak mempengaruhi minda. Okey, mempengaruhi orang Melayu. Mempengaruhi minda orang Melayu supaya percaya kat mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Okey? Dan untuk menjayakan sebenarnya misi mereka, menjayakan misi imperialis ataupun misi penjajahan mereka. Okey, cerita dia pembohong kita lah. Sebenarnya dia nak jajah cerita dia. Okey? So dia buat apa? Yang ni cerita dia, propa ni adalah cerita poster ni diedarkan di tanah Melayu sebelum mereka sampai.
Faham tak cerita dia? Sebelum Jepun serang tanah Melayu, mereka edarkan poster kepada semua orang tanah Melayu. Jadi orang tanah Melayu, cerita dia, orang tanah Melayu dah tahu dah Jepun nak mai. Kita tak heran ke dalam sebulan dia boleh dapat seluruh tanah Melayu? Pasal apa dalam sebulan orang Melayu tak lawan ke? Orang Melayu tak pergi serang ke? Tak, sebenarnya inilah yang dia guna. Inilah strategi dia, iaitu propaganda. Ni Bohong. Pembohong, propa ni pembohong. Tapi jangan jawab pembohong. Kalau jawab pembohong tak dapat markah. Okey? Yang ni jawapan dia. Kalau tulis pembohong tak dapat markah. Dia tak ada dalam skema. Okey? So, mereka menggunakan propaganda. Satu markah. Propaganda ini adalah seperti poster. Penggunaan poster yang menunjukkan orang Jepun memegang tangan orang Melayu. Yang tu mungkin ada dalam skema. Okey? So poster ini adalah untuk menunjukkan Jepun sebagai pembela. Jepun sebagai penyelamat. Okey? Nak mempengaruhi orang Melayu, mendapatkan sokongan orang Melayu dan akhirnya nak menjayakan misi mereka untuk menjajah tanah Melayu. Jadi macam inilah kita kata menggunakan propaganda. Satu markah. Propaganda ini untuk orang Melayu menganggap mereka sebagai penyelamat. Kan? Okey? Untuk mempengaruhi orang Melayu supaya menyokong mereka untuk menjayakan misi penjajahan orang Jepun. Ataupun akhirnya tanah Melayu dijajah oleh Jepun. So maksudnya dapat markah lah penjajahan. Okey, kalau tak boleh ingat, okey, ingatlah post yang ni yang cikgu bagi dalam peperiksaan trial kita. Ini pun strategi mereka juga. Iaitu mereka turun di Thailand. Lagi apa strategi dia apa? Ni mereka bergerak guna apa? Guna apa? Daripada Singgora, daripada Patani. Basikal. Mereka menggunakan basikal. Ini pun strategi mereka. Menggunakan basikal daripada Thailand dan turun ke Johor Bahru. Itu strategi mereka. Mereka menggunakan basikal. Kerana apa? Okey, menggunakan basikal satu markah, mudah pergerakan. Mudah memastikan mereka mudah bergerak. So mereka jalan ikut laluan dalam hutan. Mudah bergerak. Jalan kecil. Jalan kecil kan? Dia tak jalan kecil dapat markah. Mudah bergerak. Yang ketiga, supaya tidak dikesan oleh British. Itu markah lain lah. Okey. Mudah pergerakan, tidak dikesan. Menggunakan jalan kecil ada ke tak? Ada kot. Tak apa, kalau tak tahu bubuh je. Tak ada masalah, cikgu kata dia tak potong markah, bubuh je. Okey, mudah melalui jalan-jalan kecil. Mudah dapat markah lah, mudah pergerakan. Okey. So ini adalah strategi mereka. Okey, dan dalam peta ni sebenarnya strategi juga. Mereka turun di Thailand, bergerak menggunakan basikal, pecah kepada dua kumpulan. Iaitu kumpulan yang mengikut laut. Okey. Kod ni mengikut laut. Dan satu lagi kumpulan melalui bandar besar. Melalui bandar-bandar utama semenanjung Tanah Melayu. Okey. Lagi strategi dia berkumpul di Johor Bahru. Itu strategi dia. Okey. Tapi cikgu risau takut yang ni tak apa ada markah. Dia ikut skema. Skema kita tak tahu. Tapi kalau hampa bubuh propaganda ni semua ada. Markah dia memang tak lari. Sebab inilah strategi dia yang pertama. Lepas tu naik basikal boleh. Lepas tu Jepun juga menggunakan bergerak secara berkumpulan tu boleh lah. Apa dia? Secara berkumpulan tak ada markah. Cikgu tak bisa tengok tu dalam skema. Okey? So dalam skema, dalam buku teks hampa tak, dalam ni cikgu hampa tak ada yang ni tambahan cikgu punya soalan. Ulang kaji berfokus ni tak ada, cikgu cari tak ada. Okey, tak ada skema tu. Okey. Tapi cikgu nak nampak soalan ni adalah soalan dia punya, nanti cikgu rasa soalan ni dia akan bagi kat hampa stimulus. So supaya daripada stimulus tu hampa akan hurai. Cikgu dah nampak lah kalau keluar soalan ni. Dia akan bagi hampa stimulus. Maksudnya mungkin dia bagi gambar basikal. Kira dia bagi pernyataan dah. Mungkin dia cari kat. Tapi kalau dia bagi pernyataan, kalau dia bagi gambar basikal, so kita kena fikirlah. Maksudnya mudah bergerak. Ini adalah idea daripada Jepun untuk memastikan tidak ditangkap oleh British. Yang tu maksudnya kita boleh hurai banyak sikit.
Nah. Okey. So kalau yang ni dia nak bagi markah banyak, dia akan keluar gambar ni. Gambar ni boleh dapat sampai 6 markah. Okey. So inilah strategi Jepun. Menggunakan basikal. Yang nombor 2 dia menggunakan kelengkapan perang yang ringan. Dia menggunakan alat-alat, hampa tulis macam ni. Menggunakan kereta kebal yang ringan. Kereta kebal zaman perang dunia, dia guna semua kelengkapan tentera yang besar-besar. Contoh kapal terbang. Kapal terbang Rusia, kapal terbang yang sangat besar tau, boleh masuk sampai 1,000 orang. Tapi bila Jepun main dalam perang dunia kedua, Jepun guna Zero Fighter. Kapal terbang yang sangat ringan. Dia seorang dia duduk. Macam mana dia berserang? Ini strategi dia. Dia guna kapal terbang yang ringan. Yang kedua, mudah dikendalikan. Yang ni ada markah. Okey? Mudah dikendalikan. Nanti cikgu edit balik PowerPoint, nanti cikgu bagi kat hampa lah. Untuk jawapan. Mudah dikendalikan. Okey? Kereta kebal dia, kereta kebal seorang yang boleh naik. Rusia dulu masuk dalam perang dunia pertama, mereka ni ligan nak buat lagi besar, lagi hebat, lagi besar, lagi hebat, lagi besar, lagi hebat. Mereka duk lawan buat mana nak buat senjata besar ataupun kereta kebal besar kan, kapal terbang besar, kat duk ligan. Jepun buat paling ringan. Semua orang wow, bersepa dia ni paling ringan. Kan, dia namakan sebagai Zero Fighter, dia punya kapal terbang. Seorang yang masuk. Tak apa kuat pun, bedil pun keluar peluru 2 lah. Tapi itulah strategi yang bolehkan mereka menang. Sebab apa? Menang dengan Rusia tau, kalah Rusia. Sebab apa? Ni Rusia dalam tu ada 1,000 orang kan. Berat lah baru nak naik. Kawan Zero Fighter naik ramai-ramai. Naik bayangkan 1,000 orang. Dekat tembok kan. Tuk. Kawan pun berat kan. Nak naik pun kena tembok. Bayang apa duk lawan tu Mobile Legend tu kan. Apa dia duk naik tembok. Dia duk naik tembok. Kawan tu tak dan nak buka. Dia lagi dia berat kan. Tuan tu lama-lama jatuh. Jatuh mati 1,000 orang. Faham tak? Kalau dia mati seorang, macam Zero Fighter, kalau kena tembak seorang, yang lain boleh lari, maksudnya yang mati tu seorang. Tapi kalau Rusia mati sekali 1,000. Inilah strategi mereka guna. Okay? Bila Jepun masuk dalam perang dunia, mereka menggunakan taktik yang baru. Iaitu menggunakan kelengkapan perang yang ringan. Satu markah, mudah dikendalikan. Satu lagi markah. So dia dapat markah jugalah. Ini adalah strategi. Ada dalam buku teks tapi dia duduk bahagian tepi cikgu nampak. Okey? Tapi yang ni boleh jadikan sebagai sebabnya hampa akan maksudnya dia soalan yang mudah yang hampa boleh fikir. Tapi kalau didedahkan lah, ni cikgu cerita hampa tahulah. Kalau hampa tak tahu, hampa tak study, hampa tak tahu payah juga kan, tak boleh fikir lah. So inilah strategi dia. Okey? Nombor 2 soalan yang dia boleh tanya adalah strategi kemarahan tentera Jepun. Okey, yang pertama dia menggunakan propaganda. Propaganda ini adalah untuk untuk menonjolkan imej Jepun sebagai pembela orang Melayu. Okey, penyelamat orang Melayu mendapatkan sokongan. Jadi bila orang Melayu nampak so cerita pasal poster tak habis tadi. So sebelum dia main, dia edar poster. So poster tengoklah poster gambar kan, kita tengok pun meleleh yak mata. Kan? So bila dia perang, dia menang perang dengan Rusia, so depa ni adalah hero orang Asia. Tahu tak? Depa ni ada hero. Orang Asia semua respect depa. Maksudnya wow, inilah kali pertama orang Asia berjaya kalahkan orang Eropah, iaitu orang Rusia tu. Kuat. Depa hebat. Depa ni antara negara besar dalam peperangan, tapi tiba-tiba Jepun berjaya kalahkan depa. So orang Asia semua sangat respect kepada orang Jepun. Depa menganggap Jepun sebagai hero depa. So senanglah depa gunakan propaganda. Depa hantar poster, depa kata kami ni nak mai tolong hampa. Jadi bila nak mai tolong, kita pun dengan dengan seronok lah. Jadi dengan berbesar hatilah. Macam tu. Bila Jepun mai tu kita cukup besar hatilah. Maksudnya, wah inilah Jepun nak mai tolong kita. Inilah penyelamat kita. Inilah pembela kita. Itulah. Okay, penyelamat, pembela. Jadi dia nak buat apa? Mempengaruhi minda orang Melayu. Untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Supaya menjayakan misi mereka untuk menjajah tanah Melayu. Dalam tempoh yang singkat. Sebab tu kita heran. Pasal apa mereka boleh berjaya dalam tempoh yang singkat? Takkan orang Melayu tak serang? Bukan orang Melayu tak serang. Orang Melayu memang tak serang.
Bukan orang Melayu tak serang. Maksudnya memang orang Melayu tak lawan mereka. Bukannya orang Melayu kalah. Tak, orang Melayu tak lawan. Sebabnya orang Melayu anggap Jepun ni nak mai selamatkan mereka daripada dijajah. Daripada penjajahan British. Rupa-rupanya propaganda. Masuk mulut, keluar mulut rimau, masuk pula mulut buaya. Macam itulah seolah-olahnya. Okay. So faham tak pasal propaganda? Faham. Okay. So ini adalah untuk menipu orang tanah Melayu. Okay. So penggunaan propaganda, Jepun dianggap sebagai penyelamat, Jepun dianggap sebagai pembela, mempengaruhi orang Melayu untuk memberi sokongan kepada Jepun. So cikgu nampak tak keyword dia? Penyelamat, pembela, mempengaruhi minda untuk mendapatkan sokongan orang Melayu supaya orang Melayu menyokong British dan menjayakan misi penjajahan mereka. Tu 6 markah dah. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan basikal untuk datang ke tanah Melayu. Basikal, 1 markah. Basikal ini adalah untuk mudah bergerak. Lagi markah. Dan juga untuk menghalang daripada diketahui oleh British. Okay, daripada dikesan oleh British. Itu isi dia lah. Mengelakkan daripada dikesan oleh British. So 9 markah. So selain itu kita boleh cerita pasal menggunakan peralatan peperangan yang ringan. Ringan 1 markah. Contohnya Zero Fighter. Contoh kadang-kadang ada dalam skema, ada kadang-kadang cikgu tak nampak. So maksudnya dia akan bagi untuk ringan. Okay. Dan ringan dan mudah dikendalikan. So ada 12 isi untuk strategi kemarahan tentera Jepun. Ni kita boleh cerita juga mereka datang turun di Thailand pun 1 markah. Pecah kepada Cikgu, mudah pergerakan dia. Mudah pergerakan. Memudahkan pergerakan. Boleh menggunakan basikal untuk memudahkan pergerakan. Basikal 1 markah, mudah pergerakan 1 markah. Dikesan, mengelakkan daripada dikesan oleh British. Jadi dia lalu ke hutan. Elakkan dikesan, 1 markah. Mudah bergerak, 1 markah. Elakkan dikesan, 1 lagi markah. Tak apa, saya cikgu edit balik cikgu punya PowerPoint. Okay, so yang tu yang kedua iaitu strategi. Kalau tak boleh cerita pasal propaganda pun dapat markah dah untuk strategi. Yang tu cikgu tambah lah. Basikal dapat markah, boleh tembak pasal basikal. Basikal mudah bergerak, tak boleh dikesan oleh British. Tu dah 3 markah. Kan? Boleh lah. Okay. So yang ni fakta. Ini adalah fakta sikit. So target mereka adalah macam MRSM dia target untuk dasar pentadbiran. Okay, dasar pentadbiran. Okay. So boleh ke? Yang ni kita nak pergi berat sikit. Boleh. Okay, so so ini target. Ini target iaitu cikgu tengok pun banyak soalan pasal politik dasar pentadbiran. Tetapi soalan perleh, unfortunately lah. Kan? So kalau contoh macam ni lah, kita prepare untuk politik pentadbiran Jepun, tiba-tiba dia tanya pula pasal ekonomi dengan sosial. Jadi jam. Contoh lagi soalan cikgu share, soalan perleh dia tanya pasal, soalan perleh sahaja pelik, dia tanya pasal ekonomi dan juga sosial. Jadi alang-alang kita dah prepare tu, kita prepare semualah. Maksudnya tak apalah kalau kita prepare kita tak apa ingat sangat, kita hilang 3-4 markah, kita masih lagi dapat markah. 16 markah kan, banyak tak? Yang penting prepare. Okay, so bab ni sebabnya cikgu rasa dia akan tanya soalan mudah. Dan bab ni adalah bab yang sangat menarik untuk ditanya. Yang kedua sebabnya inilah kali pertama dulu dalam KBSM, Jepun duduk di tingkatan 3. So hampa dia duduk di tingkatan 4, dia naik 1 tingkatan. So dalam soalan SPM tak pernah tanya lagi pasal Jepun. Jadi dia menarik untuk ditanya lah. Menarik untuk diadakan soalan ni. Okay. Okay, so dasar pentadbiran. Maksudnya apabila Jepun sampai, apa yang Jepun buat?
Itulah dasar dia. Apa yang dia buat dalam politik. So bila kita tengok apa yang dia buat, kita akan tengok dalam 3 bahagian. Iaitu PES. Maksudnya politik, ekonomi dan juga sosial. Maksudnya kita akan tengok dalam politik dia buat apa. Dalam ekonomi dia buat apa. Dalam sosial dia buat apa. So dalam politik ni maksudnya pentadbiran lah. So yang pertama yang ni target setiap negeri pentadbiran. Perlis saja tanya ekonomi dan juga sosial. Okay. So dalam bidang politik dia akan tanya tentang, okay, so dalam bidang pentadbiran dia akan tengok tentang pentadbiran tentera Jepun. Okay. Apa yang dia buat? Maksudnya dalam segi politik, dari segi pentadbiran dia, apa yang dia buat? Yang kedua, dasar terhadap raja-raja Melayu dan dasar terhadap pemimpin tempatan. So dalam politik kita akan tengok 3. Dasar pemerintahan dia, pentadbiran. Okay, dasar terhadap raja, kita akan tengok juga cara dia pelayan raja macam mana. Nombor 3, dasar terhadap pemimpin Melayu, pemimpin tempatan. Okay. So bagi cikgu yang ni kalau dah hafal dasar pentadbiran pun tak apa dah lah. Cumanya kalau soalan tu fokus kepada politik dasar pentadbiran, okay, dia akan keluar 8 markah. Sebab dia banyak 8 markah. So kalau 8 markah kita kena cover lah. Dasar terhadap dasar pemerintahan, dasar terhadap raja, dasar terhadap pemimpin tempatan tu dah 3 markah. Jadi lagi 5 je isi dia kan. Boleh lah, maksudnya kita boleh masuk lebih banyak isi. Okay, so kita akan pergi tengok kepada dasar pentadbiran tentera Jepun. Okay. So dasar pentadbiran dia buat apa dekat pemerintahan? Maksudnya apabila dia dapat tanah Melayu, apa yang dia buat kat tanah Melayu dari segi politik dia? Dari segi pemerintahan dia. Okay, itu yang kita tengok yang pertama, dasar pentadbiran tentera Jepun. Okay. So yang pertama apa yang dia buat? Yang pertama sekali, memperkenalkan pemerintahan tentera. 1 markah. Maksudnya dia pun memerintah secara tentera. Okay. So yang kedua, tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera. Okay. Tanah Melayu digabung dengan Sumatera. Okay. Yang nombor 3, kemudian apabila mereka hampir kalah, 1945 mereka kalah, Hiroshima Nagasaki kena bom. 1945, 1944, tak payah ingat, tak payah ingat tahun. Maksudnya macam ni kita kata, memperkenalkan pemerintahan tentera, 1 markah. Okay. Yang kedua, markah yang kedua, tanah Melayu gabung dengan Sumatera. Sumatera tu ada Indonesia kan? Sebelah kan tanah Melayu. Okay. Ni semenanjung tanah Melayu. Yang tepi ni Indonesia kat sebelah tu. Dia gabung. Maksudnya masa Jepun dia gabung Sumatera dan juga tanah Melayu. Itu markah kedua. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera. Kemudian tanah Melayu diasingkan daripada Sumatera. Okay. Ni apabila dia hampir kalah 1944. Pasal apa diasingkan? Kerana sistem ekonomi yang berbeza. Tu dapat 1 lagi markah. Okay. Kemudian Singapura diasingkan. Singapura memang dia awal-awal asing. British pun asing Singapura. Dia tak masuk dengan kita. Sebabnya Singapura ni adalah tempat yang negeri yang paling banyak dapat untung. Jadi dia tak mau keuntungan. Bila digabung, keuntungan Singapura tu kena bahagi kepada semua negeri Melayu yang lain. Jadi dia asing. Dia jadikan Singapura tu sebagai kalau macam British, dia panggil pemerintahan dia panggil tempat tu adalah raja punya. Dia punya king punya. Okay. Jadi masa Jepun dia dianggap sebagai pentadbiran. Singapura pun sama, diasingkan, dikenali sebagai Shonanto, iaitu cahaya timur. Okay. Tanah Melayu pula dikenali sebagai Malai Baru. Okay. Perlis, Kedah, Kelantan, negeri Melayu Utara. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dipulangkan kepada Thailand. Diberikan kepada Thailand. Sekali cikgu kita ulang balik isi nah. Okay. Sarawak, Sabah dan Brunei digabungkan, dikenali sebagai Borneo. Okay, tak apa, tak payah ingat nama dia apa. Sabah, Sarawak dan Brunei digabung. Okay, so kita nak tengok isi dia ada berapa isi, apa yang kita kena ingat. Okay. Dasar pentadbiran Jepun. So kalau kita boleh ingat yang ni saja, tak apalah, yang lain kita tak payah ingat dah. Okay. Dasar pentadbiran tentera Jepun.
Yang pertama, memperkenalkan pemerintahan tentera. Tentera 1 markah. Yang kedua, Tanah Melayu gabung dengan Sumatera 1 markah. Kemudian Tanah Melayu asing daripada Singapura, daripada Sumatera. Mula-mula kita cerita pasal Tanah Melayu bergabung. Lepas tu kita cerita pula Tanah Melayu diasingkan dengan Sumatera. Pasal apa? Kan? Disebabkan oleh perbezaan ekonomi. Tu markah yang keempat. Yang kelima, Tanah Melayu diasingkan daripada Singapura. Dia asing, dia tak campur. Singapura dikenali sebagai Sionan. Kalau boleh ingatlah, kalau tak boleh tak apa. Tanah Melayu dikenali sebagai Malay. Malay baru. Malay baru. Okey? Negeri Melayu Utara, Kedah, Perlis. Hampa ingat Kedah, Perlis tak apa dah. Kedah, Perlis dipulangkan kepada Thailand. Diberikan semula kepada Thailand. Ini sebab apa? Ni sebab cerita dia, yang ni dia sangkut dengan ni. Okey, dia sangkut dengan cerita kita yang ni. Okey, pasal apa? Jepun turun dekat Singgora dengan Patani. Pasal apa? Ni sebabkan Thailand yang panggil depa. Thailand yang bagi kat depa, maksudnya bagi kat depa bagi kat depa panggil depa lah, panggil Jepun. Kita nak panggil bagi apa? Bagi peluang. Peluang lah kot bagi peluang. So dia kata, Jepun hampa nak mai sini, hampa nak serang Tanah Melayu, mai. Kami buka laluan. Dia panggil, dia punya istilah tu kalau dulu tingkatan 3 cikgu duk ajak, dia panggil membuka laluan. Okey, kepada Jepun untuk mendarat. So daratlah kat kami. Dengan syarat apa? Thailand kata dengan syarat tak boleh jajah kami. Hampa pergi jajah Tanah Melayu. Nombor 2, hampa kena, apabila hampa jajah Tanah Melayu, hampa kena pulangkan negeri Melayu Utara kepada Thailand. Itu syarat dia. So kami akan buka laluan dan bagi hampa bergerak daripada Thailand. Ini cerita apa? Siam ni cerdik. Dia tahu dah Jepun bukan nak mai tolong kita. So cerdik nampak tak? Sebab itulah Thailand tak pernah dijajah. Nanti hampa belajar dalam bab 2 nasionalisme, Jepun adalah negara satu-satunya negara di Asia Tenggara tak pernah kena jajah dengan mana-mana penjajah. Sebab ni lah cerdik. Dia bukan kuat pun dia cerdik. Itu. Okey? Itu cerita dia. So dia kaitlah dengan pasal apa tiba-tiba Jepun ni baik sangat kan. Kalau kita fikir pasal apa dia baik, dia bagi negeri Melayu Utara kat Thailand. Itu cerita dia. Okey? Sebabnya perjanjian yang dibuat masa depa turun di Singgora dengan Patani. So cerita tak payah cerita, kita nak paisah dah. Tak ada nak cerita ni. Kan? Kita cuma nak ingat fakta dia. Okey, cikgu ulang balik. Mereka menjalankan pemerintahan tentera. Okey. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera. Tanah Melayu diasingkan daripada Sumatera. Pasal apa asing? Hal ini kerana perbezaan ekonomi. Singapura diasingkan daripada Tanah Melayu. Singapura dikenali dengan Sionan. Tanah Melayu dikenali dengan Malay. Malay, dia tak boleh sebut Melayu, dia sebut Malay. Negeri Melayu Utara, Kedah dan Perlis dikembalikan kepada Thailand. 8 markah. Okey. Sabah, Sarawak dan Brunei digabung menjadi digabung sudah. Tak usah menjadi apa tak payah, markah sama. Kalau kita hafal menjadi Borneo pun markah dia satu. So kita hafal satu je. Sabah, Sarawak, Brunei digabung. Dah. Okey, boleh? Itu sahaja dah 8 markah. Sebab tu cikgu kata kalau keluar soalan ni dia akan dapat 8 markah. Susah sikit tapi boleh. Okey? Senang ya. Tentera, menjalankan pemerintahan tentera. Okey, dia buat apa lagi? Gabung Tanah Melayu Sumatera. Lepas tu pisah pula Tanah Melayu dengan Sumatera. Lepas tu ceritalah. Okey? Pasal apa pisah? Perbezaan ekonomi. Singapura dipisahkan daripada Tanah Melayu. Kan? Dikenali sebagai Sionan. Tanah Melayu dikenali sebagai Malay. Negeri Melayu Utara dikembalikan. Sabah, Sarawak, Brunei digabung. 9 isi. Boleh? Susah ke? Susah ke? Kau ada ke cikgu sekat seorang dah? Dah.
cikgu. Okay, so yang kita nak pergi kepada kedua iaitu kita nak tengok dasar terhadap raja pula. Okay, so senang ya, raja, Jepun ni baik dengan raja, Jepun juga baik dengan pemimpin tempatan. Kalau sebut baik tak dapat markah tau. Okay, kita nak tengok apa yang dapat markah. Okay, dasar terhadap Raja Melayu 1 markah. Okay, Jepun mengiktiraf Raja Melayu. Sudah mengiktiraf. Iktiraf 1 markah. Raja Melayu diberi pencen 1 markah. Okay, so ingat yang tu dah. Okay, dasar terhadap Raja Melayu. Raja Melayu diiktiraf oleh Jepun. Raja Melayu diberi pencen oleh Jepun. 3 markah. Okay. Dasar terhadap pemimpin tempatan. Okay. Pemimpin tempatan boleh naik pangkat. Okay. Memberi peluang naik pangkat. Boleh naik pangkat kata. Itulah. So, lagi satu adalah menubuhkan pusat latihan untuk pemimpin. Ini termasuklah Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar adalah salah seorang yang dilatih semasa Jepun merintah. Okay, Datuk Onn Jaafar ni dulu dia tak ada confident tau nak merintah. Sebab Jepun lah dia boleh jadi pemerintah. Ataupun sebab Jepun lah dia ada confident untuk dia memerintah tanah Melayu dan membuka UMNO tu. Sebab apa? Sebab dia belajar dekat ni. Pusat latihan pemimpin muda. Okay, ataupun dalam bahasa Jepun dia Kowa-kon Renjo. Tak boleh ingat Okay, mereka menubuhkan pusat latihan untuk pemimpin. Sudah. Pusat latihan dapat markah. Okay, so kita ingat balik. Dasar terhadap raja. Raja diiktiraf oleh Jepun. Raja diberi pencen. 3 markah. Dasar terhadap pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan diberi kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat 1 markah. Pemimpin tempatan diberi latihan kepimpinan. Lagi 1 markah. Oh banyak Yang tu pun 6 markah. Okay. Dasar terhadap raja, mengiktiraf raja, bagi pencen kat raja. Dasar terhadap pemimpin, ni 4 markah. Dasar terhadap pemimpin, dia buat apa? Dia bagi kenaikan pangkat kat pemimpin, bagi latihan. 6 markah. Rasa macam susah tapi sebenarnya senang je nak ingat dia. Okay, kalau kita tahu keyword dia apa, kat mana kita nak ingat. Dia ingat senang. Okay, kita ingat balik. Dasar yang ni buat penting. Yang ni semua negeri duk target dasar pentadbiran kecuali Perlis sahaja. Perlis target ekonomi dengan sosial. Okay. Negeri lain semua dah target ni pentadbiran. Banyak negeri target pentadbiran. So kita hafal betul-betul pentadbiran. Bagi kita ingat 8 isi. Senang je 8 isi. Okay, bersama-sama cikgu nah. Okay. Dasar pentadbiran tentera Jepun. Dasar tentera. Mereka mentadbir menggunakan tentera ataupun apalah buat ayat tentera, menggunakan pemerintahan tentera ataupun menggunakan ketenteraan, apa je yang penting ada perkataan tentera. Okey, dia buat apa? Dia gabung apa? Tanah Melayu gabung dengan Sumatera. Tanah Melayu diasingkan daripada Sumatera. Pasal apa asing? Perbezaan ekonomi. Okay. Markah kita yang keempat, Singapura diasingkan daripada tanah Melayu. Singapura dikenali dengan nama Shonan. Shonan. Okey, Shonan to. Shonan. Shonan pun betul dah. Singapura ni memang Jepun panggil dia Shonan. Okey, tanah Melayu dikenali dengan Malay. Malay baru. Okey, Malay pun betul dah. Malay. Okey, negeri Melayu Utara, Kedah dan Perlis dikembalikan kepada Thailand. 8 markah. Sabah, Sarawak, Brunei digabung. Okey. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. So cikgu masuk yang kedua, dasar terhadap Raja. Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu. Mengiktiraf. So, Raja Melayu diberi pencen. Dasar terhadap pemimpin tempatan diberi kenaikan pangkat. Pemimpin tempatan diberi latihan. Berapa tu? 15 isi. Kalau boleh hafal. Okey. So boleh tak? Boleh. Mau cikgu kau? Boleh cikgu. Cikgu rasa 16 orang ni memang orang yang nak belajar. 16 orang ni. Cikgu, faktor tu
Nak buat araya satu pun tak payah. Tak apa, yang penting ada perkataan. Contoh cikgu bagi ayat. Macam mana kita nak buat? Okey? Contoh soalan dia tanya, saya cikgu nak buka soalan. Okey, dia akan keluar soalan macam ni. Okey. Yang ni dia guna, yang ni dasar ekonomi. Itu cikgu kata ini adalah soalan perleh. Soalan perleh kita duk hafal dasar pentadbiran. Tiba-tiba perleh tanya dasar ekonomi. Tiba-tiba dia tanya dasar sosial pula. Yang ni lah. Okey, contoh tak apalah kalau kita tukar. Okey. Pernyataan di atas merujuk kepada dasar yang dijalankan oleh pemerintahan Jepun di negara kita. Jelaskan. Okey, so perleh dia target, dia maksudnya dia fokus kepada dasar ekonomi dan dasar sosial. Tadi kita hafal itu apa? Dasar politik kan? Contohlah kalau kita tukar. Kalau kita tukar soalan, kita kata, okey. Contohlah cikgu buat soalan baru lah. Okey, dasar politik. Sebab politik dia paling banyak isi. Okey. Dasar politik. Merujuk dasar pentadbiran. Sorry, dia bukan politik kan. Dia akan, sebab dalam buku teks dia tulis dasar pentadbiran. Okey. Dia keluar macam ni, dasar pentadbiran. So, soalan dia, pernyataan di atas merujuk kepada, sampai 9 suku ni. Tajuk ni memang panjang sikit sorry. Kalau ada highlight yang nak keluar ke, aku nak hafal English ke pilah, tak apa. Nanti tengok balik cikgu punya YouTube. Kalau nak keluar lah, tak apa. Cikgu tak kisah pun. Cikgu memang rakam hari ni. So, nanti boleh tengok balik kat YouTube kalau ni. Sebab cikgu target ke 9 je habis. Ini memang panjang sikit. Nak hafal tu banyak sikit. Okey, dasar pentadbiran. Dia akan keluar macam ni. Pernyataan di atas merujuk kepada dasar yang dijalankan oleh tentera Jepun di negara kita. Jelaskan. Dasar pentadbiran. So, kita buatlah. Dasar pentadbiran yang dijalankan oleh pemerintahan Jepun di negara kita ialah menggunakan, cikgu-cikgu kita hafal tadi, tentera kan? Menggunakan ketenteraan. Selain itu, Jepun juga menggabungkan Tanah Melayu dan Sumatera. Seterusnya, Sumatera diasingkan daripada Tanah Melayu. Hal ini kerana Sumatera mempunyai perbezaan ekonomi. Kita hafal tadi perbezaan ekonomi dengan Tanah Melayu. Kan? Okey. Seterusnya, Singapura diasingkan daripada Tanah Melayu. Singapura dikenali sebagai Siunan. Sementara itu, Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Okey. Negeri Melayu Utara, seterusnya Negeri Melayu Utara diasingkan ataupun dipulangkan, dikembalikan kepada Thailand. Akhir sekali, okey. Sabah, Sarawak, Brunei digabungkan menjadi digabungkan. Sudah. Macam itulah jawab dia. 9. So apa yang cikgu cakap tadi 9. Itu belum masuk. Seterusnya adalah layanan terhadap Raja-Raja Melayu. Okey, Raja Melayu diiktiraf oleh Jepun. Seterusnya Raja Melayu diberi pencen oleh Jepun. Okey. Okey, selain daripada itu layanan terhadap pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan diberi kenaikan pangkat oleh Jepun. Akhir sekali, pemimpin tempatan diberi latihan oleh Jepun. Oh, banyaklah. Hak tu 15 markah. So, itu cara jawab dia. Mana? Maksudnya yang kita hafal tadi tentera. Sumatera gabung dengan Tanah Melayu. Singapura, Tanah Melayu diasingkan daripada Sumatera. Pasal apa asing? Perbezaan ekonomi. Singapura diasingkan daripada Tanah Melayu. Okey, Singapura diasingkan, dikenali sebagai Siunan. Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Negeri Melayu Utara, Kedah dan Perlis dikembalikan kepada Jepun. kepada Thailand, sorry. Itulah. Okey, faham tak cara nak jawab dia? Kita hafal keyword sahaja. Dan lepas tu kita buat ayat, kita gunakan penanda wacana. Selain itu, setelah itu, sementara itu, kan? Kita guna macam itulah. Okay, settle dasar pentadbiran. Ekonomi dengan ni senang sikit. Okay, sana. Tapi kalau keluar ekonomi, dia mesti gabung dengan sosial. Sebabnya ekonomi sahaja tak cukup untuk dapat 8 markah. Kalau soalan tu 8 markah lah. Okay, saya cikgu kena laju sikit. Okay, dasar ekonomi
Okey, dasar ekonomi. Sikit je sebenarnya, dasar sosial yang panjang. Dia tak akan tanya ekonomi, dia tak akan tanya ekonomi sahaja. Tak boleh, dia tak boleh. Kalau dasar ekonomi dia paling tinggi 4 markah sahaja. Tu pun cun-cun. Tapi cikgu rasa tak boleh. Dia memang kena gabung dengan sosial. Baru dia dapat cukup 8 markah. Dia memang tak boleh. 4 markah pun tak lepas. Dia boleh 2 markah ni. Dia boleh buat soalan struktur sahaja. Tapi kalau dia buat soalan struktur sahaja, soalan dia sahaja, dasar ekonomi sahaja, dia terlalu susah untuk hampa. Jadi tak mungkin. Tak mungkin lah. Cikgu rasa tak mungkin dia berdiri sendirilah soalan ni. Sebab dia susah. Okey, ekonomi melaksanakan ekonomi kawalan. Yang ni lah maksudnya beras berapa banyak sehari. Okey, dia kawal. Ekonomi kawalan. Lepas tu rancangan perindustrian 5 tahun. Okey, perindustrian 5 tahun. Dia buat. Okey, buat apa ni? Membangunkan industri tempatan, sebab itulah dia buat selipar Jepun. Kita panggil selipar Jepun. Masa itulah tanah Melayu ada perindustrian. Maksudnya ada kelang selipar, kelang getah kan buat selipar. Okey. Mata wang Jepun dicetak. Yang ni tak payah ingat lah, ini susah. Penggunaan optimum lah, apa benda susah nak hafal, kita tengok hafal. Kita buang lah. Okey, mata wang Jepun dicetak. So itu ekonomi, maksudnya menjalankan ekonomi kawalan, perindustrian 5 tahun, membuka industri di tanah Melayu. Okey, mata wang Jepun. Menggunakan mata wang Jepun yang dikenali sebagai mata wang pokok pisang. Ni nampak tak pokok pisang, daun pisang. Okey, itu sahaja untuk ekonomi, sikit sahaja. Okey, dasar sosial. Dasar sosial ni banyak. Dasar sosial pun kita boleh goreng, dia senang ya. Okey, kita tengok dalam bidang sosial ni, dalam bidang pendidikan. Okey, sikap Jepun terhadap agama. Okey, catuan makanan, layanan. Yang ni layanan paling kita boleh goreng banyak. Dapat banyak markah. Kita tengok pendidikan. Apa dia buat dulu? Menutup semua sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Dia tutup semua sekolah Inggeris, sekolah Cina semua tutup. Sebab contohnya Penang Free School kan. Semua kena tutup. MCKK semua kena tutup. Menutup semua sekolah Cina dan Inggeris, memperkenalkan sekolah Jepun. Okey, sekolah Jepun adalah menggunakan nilai Jepun. Okey, meningkatkan disiplin. Ingat, pendidikan Jepun ni sangat pentingkan kepada disiplin. Okey, menerapkan nilai Jepun. Kena menyanyi lagu Kamigayo, pagi-pagi kena menyanyi lagu Jepun. Kalau cuti sekolah pun cuti ikut cuti Jepun tu, cuti Sakura. Dia tak ada raya-raya puasa semua tak cuti. Cuti Sakura pun je. Walaupun tak ada sekuntum pun bunga Sakura kat tanah Melayu, dia pun cuti ikut cuti bunga Sakura. Tu cerita dia. Okay, so pendidikan kita boleh kata apa? Yang pertama, menutup semua sekolah Cina dan sekolah Inggeris, memperkenalkan sekolah Jepun, menerapkan nilai, memperkenalkan industri. Maksudnya mencapai teknologi industri, pendidikan berdasarkan industri. Pendidikan industri, yang penting ada perkataan industri, nilai dan juga disiplin. Pendidikan yang mementingkan disiplin. Okay, supaya apa? Supaya dia nak memupuk semangat sayangkan nasionalisme Jepun dan menanamkan semangat setia kepada Jepun. Okay, so hampa cerita apa ni? Menutup sekolah lah, tutup sekolah Cina, buka sekolah Jepun. Sekolah Jepun tekankan apa? Nilai. Sekolah Jepun tekankan kepada disiplin untuk meningkatkan kesetiaan kepada negara Jepun. Sebab tu pagi-pagi kena menyanyi lagu Jepun. Okey. Layanan terhadap agama, Jepun menghormati agama Islam. Dia tak kacau. Okey, menghormati agama Islam dan adat, tidak campur tangan dalam adat. Okey. Kelas pengajian Al-Quran diteruskan dan majlis agama dibentuk pada masa Jepun. So Jepun menghormati agama Islam, tidak campur tangan dalam adat. Okey, ada kelas mengaji Quran. Lepas tu majlis agama Islam pun ada. Okey. Catuan makanan. Okey. Catuan penghasilan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan. Maksudnya makanan dicatu lah. Maksudnya sehari mereka bagi beras berapa. Kan? Maksudnya sebab tu lah zaman ni sangat teruk. Makan pun tak cukup kan. Orang zaman Jepun ni. Tok nenek moyang kita bukan makan beras tau. Makan ayak beras. Kan? Sebab mereka yang bagi catu makan. Itu yang kita panggil catuan makanan. Mereka mengadakan catuan makanan. Ingat yang tu sudahlah untuk catuan makanan ni. Mereka mengadakan catuan makanan dan mereka setiap keluarga akan dapat kad catuan makanan.
Maksudnya mereka yang bagi Jepun yang bagi beras kat kita. Contoh sebulan mereka bagi contoh beras sebulan sekilo lah kata. Sekilo tu lah makan untuk sebulan, tak kira ramai mana pun. Sebab tu lah zaman tu orang tak makan beras, makan ayak beras. Sebab tu lah zaman tu orang tanam tu ubi kayu, baru belajar tanam ubi kayu. Sebab nak gantikan beras lapak kan. Macam tu. Okey? Itu melalui kempen tambah lebih banyak makanan. Kan? Lepas tu barulah kita belajar tanam ubi kayu, tanam lah. Maksudnya macam tu. Okey? Sebabnya daripada catuan makanan tu lah. Okey, yang ni kita boleh hafal banyak. Layanan terhadap penduduk. Okey. Untuk orang Melayu, layan baik. Orang India layan baik. Itu 3 isi tau. Layanan terhadap penduduk, satu markah. Layanan terhadap orang Melayu sangat baik untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Layanan terhadap orang India pun baik untuk mendapatkan sokongan orang India supaya kat negara India tu mereka menentang British. Maksudnya mereka nak galakkan orang India ni supaya pergi ceritalah dekat mereka punya sanak saudara dekat negara India kata Jepun ni baik. Halau lah, maksudnya dekat Jepun, dekat India kan kena jajah dengan British kan. Jadi dia nak tunjukkan image yang baik lah kepada orang-orang India. Jadi dilayan India dengan baik. Orang Cina dilayan dengan kejam. So 3 markah. Layanan terhadap penduduk, orang Melayu dilayan baik, orang India layan baik, orang Cina layan kejam. 4 markah. Senang. Okey, itu dasar sosial. Kan? Tadi pendidikan. Dalam bidang pendidikan tutup sekolah Cina, buka sekolah Jepun. Sekolah Jepun menerapkan nilai murni, menerapkan nilai disiplin, kan, disiplin. Lepas tu layanan terhadap penduduk. Cina layan baik, Melayu layan baik, India layan baik, Cina layan buruk. Dah. Tu pun dah cukup markah untuk sosial. Okey? Dapat banyak lah. So kita ingat pendidikan dan kita ingat layanan. So kalau boleh ingat lagi, catuan makanan. Mereka mengadakan catuan makanan. Okey? Terhadap agama Islam dihormati. Okey? Buka kelas mengaji Al-Quran. Lepas tu majlis agama Islam dibentuk. Habislah. Okey. Perjuangan rakyat tempatan menentang British. Cikgu nak fokus kepada Force 136. Okay. Force 136 kalau dia keluar, nampak ni, yang ni adalah dibentuk untuk menentang Jepun. Nah, cikgu tengok banyak soalan Force 136, lebih kurang 3-4 negeri tanya soalan Force 136 sahaja. So cukup risaulah. Kalau dia keluar ni, takut dia keluar dalam struktur. Dia tak boleh keluar dalam esei. Force 136 tak cukup untuk tanya dalam esei. Cuma dia boleh gabung dengan soalan Jepun lah kalau dia nak gabung. Maksudnya dia mungkin letak di C, Force 136. Tapi dia tak boleh tanya satu sahaja pasal Force 136 dia esei. Tak cukup markah. Alright, Force 136 ni apa? Okay, ini Force 136. Force 136 ni adalah tentera yang ditubuhkan oleh British. Okay, ditubuhkan British. Satu markah. Mereka mendapatkan latihan di India dan di Sri Lanka. Okey? Maksudnya, nampak tak ni gambar kapal selam. Mereka ekspor ataupun mereka ambil orang, maksudnya mereka naik orang-orang Melayu, orang tanah Melayu masuk dalam kapal selam orang British, maksudnya diangkut lah. Mereka angkut, mereka bawa ke Sri Lanka, mereka latih orang tanah Melayu untuk lawan dengan Jepun. Itu cerita dia, Force 136 ni. Okay, so Force 136 mendapat latihan di Sri Lanka dan juga India. Selepas itu dihantar balik ke tanah Melayu melalui kapal selam. Okay, dan diturunkan melalui payung terjun. Okay, tujuan dia untuk apa? Untuk mendapat sokongan orang Melayu menentang Jepun. Okay, menubuhkan gerila anti-Jepun. Okay, mendapat sokongan untuk menentang Jepun. Faham tak? Force 136 maksudnya ditubuhkan oleh British. So mereka ni, British ambil orang tanah Melayu, bawa pi India, bawa pi Sri Lanka. Macam mana bawa? Dia bawa melalui kapal selam tu. Kan? Mereka selam kut ayak, tak nampak lah, Jepun tak nampak. So bawa pi India, mendapat latihan dekat India, dihantar balik ke tanah Melayu melalui kapal selam dan juga diturunkan melalui payung terjun. Okey, untuk apa? Untuk mendapat sokongan Melayu. Yang kedua, untuk menubuhkan pasukan anti Jepun. Okay, so Force 136. Okay, ini contoh Force 136, tak payah hafal banyak-banyak. Okay,
Force 136 di Perak, Force 136 di Pahang dan Force 136 di Kedah. Ingat nama negeri ya? Ataupun kalau tak ingat sangat, bubuhlah semua negeri. Force 136 Pulau Pinang, Force 136 apa-apalah. Force 136 Selangor, Force 136 Sabah, Sarawak, bubuh je semua. Faham tak? Kalau dia tanya contoh kumpulan Force 136. Tapi cikgu tak pernah nampak soalan ni. Okay? Force 136 Pahang, Wataniah Pahang. Yang ni antara glamour sebab ni dalam gambar Sultan Pahang sendiri jadi ketua Force 136 di Pahang. Okay, jadi Wataniah Pahang ni di glamour. Force 136 Pahang, Force 136 di Kedah. Ingat dua je lah. Kalau keluar pun dia tanya dua ya. Okay. Syabil Katigasu ni nak keluar ke tak? Kita tengok sikit-sikit lah. Okay, yang ni adalah Gurchen. Yang ni adalah penentangan individu dan dia fokus kepada orang bukan Melayu. Okay, iaitu orang bukan Melayu tetapi orang tu duduk di tanah Melayu. Iaitu Gurchen Singh. Nama dia. Syabil Katigasu. Kalau keluar ni tak payah hafal. Kita tengok ingat je apa yang dia buat. Okay, Syabil Gurchen Singh ni. Nampak perkataan nampak Jepun je Gurchen Singh ni. Taulah dia ni singa Melayu. Singa tanah Melayu, the Lion of Malaya. Dia buat apa? Hafal sikit ada. Bukan hafal, tak hafal. Ni tahu sikit dia buat apa. Okay. Dia Lion of Malaya. Okay. Dia buat apa? Dia menyebarkan risalah. Kata-kata kan macam majalah tu risalah. Untuk memberitahu kepada penduduk tentang fakta sebenar. Jepun. Maksudnya apa kekejaman Jepun dan sebagainya. Okay. Lepas tu dia pula menyamar sebagai wartawan. Dan juga mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api dan menjejaskan pengangkutan ataupun kereta api Jepun tu dia sabotaj. Apa tu dia telah mensabotaj, menyamar sebagai wartawan satu markah. Lepas tu dia sabotaj kereta api Jepun satu markah. Okay, so dia melarikan diri ke Burma lah. Dia nak ditangkap tapi dia ditangkap tetapi lari diri ke Burma. Okay, Gurchen Singh Lion of Malaya. Dia buat apa? Bagi risalah. Okay, dia buat apa? Menyamak jadi wartawan. Dia buat apa? Okay, dia sabotaj kereta api Jepun. Okay, orang yang kedua mungkin dia tanya adalah Syabil Katigasu. Ini tengok nama sikit lah. Dia akan keluar dalam atas satu lah ni kalau keluar. Syabil ni dia adalah jururawat. Dia dengan husband dia. Dia dengan husband dia ni membantu mangsa perang tau. Dia membantu mangsa perang. Dia maksudnya masa-masa perang yang diserang oleh Jepun, dia pun ni berubat lah, dia jururawat. Bersama dengan suami bagi bantuan ubat, lepas tu merawat mangsa kekejaman Jepun. Dan kemudian Syabil dengan suaminya ditangkap. Lepas tu husband dia mati kena bunuh dengan Jepun. Dia ni kena seksa sampai jadi gila. Sampai jadi gila. Dia buat dia macam-macam sampai jadi gila. Sebab apa? Dia pun nak tahu lokasi sebenarnya, lokasi tu yang dia pun menyorok kat mana. Kan? Dia pun seksa dia sampai dia jadi gila. So dia ni adalah jururawat lah. Dia merawat lah. Apa sumbangan dia? Merawat orang yang kekejaman Jepun. Bagi ubat. Yang tu dia apa sumbangan dia. Okay. So itu sahaja malam ni. Sorry cikgu ambil masa panjang sikit. Cikgu harap membantulah untuk apa ingat fakta, apa yang nak kena ingat. So agak panjang tetapi sebenarnya kalau kita boleh ingat satu-satu apa yang kita kena ingat, maksudnya fakta yang pendek-pendek itu dia mudah sahaja. Kan? Tadi kita tengok apa faktor kedatangan. Cikgu kata apa sahaja penjajah yang main sini, faktor dia memang bahan mentah. So ingat pasal bahan mentah, biji timah, tujuan untuk apa? Perindustrian, minyak. Kan, bahan mentah saja dah dapat 4 markah. Tujuan tentera menjadikan Singapura sebagai pengkalan tentera, 6 markah. Okay. Hello. Okay. Siap dah. Okay, bye. Nak cikgu panggil dah. Okay, so yang kedua kita tengok pula apa dia yang nombor 2 tadi kita tengok strategi. Cikgu kata tadi ingat propaganda. Menggunakan propaganda. Ceritalah sikit menggunakan poster kan. Okay. So untuk apa? Mempengaruhi orang Melayu supaya mendapatkan sokongan orang Melayu. Kerana apa? Kerana Jepun dianggap sebagai pembela. Jepun dianggap sebagai penyelamat. Yang tu lah nak kena ingat. Lepas tu guna basikal ringan, mudah dikendalikan.
kan, untuk mengelakkan daripada dikesan oleh British menggunakan kereta kebal yang ringan ataupun pesawat pejuang Zero Fighter. Yang tu adalah strategi yang dia guna. Okey. Yang ketiga kita tengok apa dasar. Tadi cikgu ulang banyak kali sebab apa dia faktor. So cikgu ulang banyak kali pasal dasar. Okey, dasar politik, ekonomi dan sosial. Yang tak apa banyak ekonomi. Ekonomi dia ekonomi tadilah mata wang pisang tu. Okey. Sosial cikgu kata tadi ingat pendidikan, ingat yang bahagian tadi apa tadi? Yang last tu lupa dah cikgu pun. Layanan terhadap orang Melayu baik, orang Cina kejam, orang India baik. Tu dah dapat 3 markah. Okey. Dan last cikgu kata tadi Force 136. Sebab cikgu nampak banyak soalan Force 136. Force 136 ni apa? Tentera yang dilatih oleh British, latih kat mana? Latih dekat India. Macam mana? Okey, dibawa ke India dan Sri Lanka untuk dapat latihan. Dipulangkan atau dihantar semula ke Tanah Melayu melalui kapal selam. Kan? Okey, untuk mendapat sokongan orang Melayu untuk menubuhkan gerila anti-Jepun. Tu Force 136. Contoh Force 136, Force 136 Pahang, Force 136 Kedah. Okey? Lagi apa Syabil Kartigasu jururawat dia buat apa bagi ubat dengan Lion of Malaya, Gurchen Singh kan, Lion of Malaya. So itu sahaja. Okey, bolehkah harap membantu malam ni untuk ingat fakta? Okey. Kita sampai hari Jumaat tau. Cikgu akan buat kelas sampai Jumaat. Maksudnya setiap malam inilah sepatutnya habis pukul 9 tapi cikgu hari ni sebab dia panjang. Esok insyaAllah, esok Malayan Union pendek sikit lah daripada ni. Okey, terima kasih masuk kelas malam ni. Okey, salam. Terima kasih. Bye. Okay, Semoga dipemudahkan urusan. Okey, kamulah dipemudahkan urusan. Okey. Okay.